Alright gang, so chapter 1038. Tajuk chapter ni, masa aku first time baca, aku memang excited gila, in which tajuk dia merupakan Kid and Law versus Big Mom. For those yang dah follow aku lama kan, hampa mesti pasal banyak kali lah dalam review-review chapter minggu lepas, beberapa chapter yang lepas, aku banyak kali lah complain sebab Oda suka off-screen kan fight Kid and Law versus Big Mom. Aku nak tengok Kid dan Law fight dengan Big Mom, tapi fight mereka asyik di off-screen kan. But yeah, finally dalam chapter ni kita dapat lihat jugalah perkembangan fight mereka, even though fight tu hanya berlaku around 3 page terakhir, but still it is a great thing to see lah. So yeah, aku actually ada banyak benda juga nak sembang pasal Kid and Law versus Big Mom, tapi yang tu memang dekat hujung-hujung video ni lah, sebab even dalam chapter ni pun pertarungan tu berlaku dekat hujung-hujung kan. So yeah, generally dalam video ni aku akan sembang pasal 4 highlight of this chapter lah, in which the first one, cover story. It's really interesting. And then second ialah pasal Zoro, which aku tak tahu apa yang berlaku dekat Zoro sekarang. The third thing ialah pasal CP0. Ada benda sikit nak sembang pasal CP0. And then the fourth one, which Kid and Law versus Big Mom. So yeah, aku tak tahu video ni akan jadi panjang mana. Hopefully takkan panjang sangat lah. So sebelum aku start video ni, aku nak share sikit lah pasal satu apps yang bernama BigPay, in which aku akan play satu video ni. So hari ni aku nak ajar hampa macam mana hampa boleh dapat RM20 secara percuma. Yes, ni percuma and bukan scam ke apa ah. And aku rasa ramai dah aku yang aware pasal app BigPay ni kan. Okay, sebagai contoh macam nampak dekat bawah ni, aku baru je sign in dekat BigPay ni 3 hari lepas, and then aku suruh member aku guna referral code aku, and nampak adalah juga dapat RM20 4 kali, and sekarang dah dapat RM85. So nak dapat RM20 tu actually semua orang boleh, as long as hang umur 18 tahun ke bawah, and kalau nak lebih daripada tu hang kena usaha sendiri lah. So macam mana nak dapat RM20 tu kan? Alright, mai aku ajar. First off, hampa boleh pergi dekat Play Store and search BigPay, and hampa akan nampak apps ni, and then hampa download apps BigPay ni. In case hampa wondering BigPay ni apa, BigPay ni actually company under Air Asia. So yeah, jangan risau, benda ni bukan scam. So once hampa dah download, hampa buka app tu, dekat bawah tu hampa boleh nampak ada button sign up. So hampa tekan button sign up. Then time hampa sign up tu adalah benda dia minta hampa untuk isi kan, macam email, full name, lepas tu yang NRIC ni, number IC. So make sure hampa isi semua benda ni. Okay, then next step ni part paling penting tau. Lepas hampa dah sign up, dia akan tulis tau, dia akan ada kolom tulis referral/promotional code. So dekat sini hampa boleh tulis aku punya referral code, which is aku tulis kat sini. And part ni, kalau hampa tak tulis referral code, hampa takkan dapat RM20 free. And once hampa dah skip part ni, hampa memang tak boleh buat semula dah. So make sure untuk hampa letak referral code sebelum hampa tekan next. Ingat part ni sangat penting. Referral code tu nanti hampa boleh tengok dekat pin komen, aku dah letak juga. Dan lepas hampa dah habis sign up, dah letak referral code apa semua tu, nanti dia akan minta lah untuk nak verify account hang nak. Mereka nak tahu ya hang ni legit manusia betul ke tak. So nanti adalah disuruh tangkap gambar IC, lepas tu snap gambar sendiri just untuk verification lah. Semua benda tu benda biasa, so hampa buat saja, ikut je dia punya step tu. Dan bila dah masuk final step, dia akan minta hampa untuk top up RM5. So benda ni bukannya hampa kena bayar RM5 tau, tak. Ni just simply mean hampa top up masuk RM5 untuk hampa punya account. So nanti hampa boleh guna juga RM5 ni. Kiranya macam hang nak buat account, wajib kena ada at least RM5 dalam account hang. So sebab tu dia suruh tambah RM5 ni. So yeah, once hampa dah siap semua benda ni, dah sign in, dah letak referral code, dah verify and dah top up RM5, nanti hampa akan dapat lah RM20 tu. And also nanti BigPay akan post juga dekat hampa BigPay punya card. Card ni actually sama je macam debit card biasa. Cumanya mereka post ni semua benda free, and hang sign up guna referral code dapat pula RM20 free nanti. So ya, aku rasa aku dah explain everything dah dalam video ni. Tapi kalau hampa ada soalan juga, boleh tanya dekat komen. InsyaAllah aku akan try jawab lah. Apa-apa pun, make sure guna referral code. Referral code aku akan letak dekat pin komen aku. So make sure to check it out. Alright, so jom proceed dengan video kali ni, in which the first part aku nak sembang ialah obviously pasal punya cover story. So cover story kali ni jadi makin menarik sebab kita dapat kesinambungan lah tentang apa yang berlaku dekat Jerma punya kingdom, dekat Vince Smoke punya family selepas mereka cuba escape daripada Whole Cake Island. And dalam cover story kali ni, it turns out rupa-rupanya Niji dan Yonji, mereka actually tak make it out tau. Mereka tak berjaya keluar daripada Whole Cake Island, and sekarang ni kita nampak mereka dua actually kena tangkap and ditinggalkan dekat Whole Cake Island. Dalam cover story ni kita boleh nampak Aven ada dekat depan mereka, and mereka terperangkap dalam buku Mondior tu. And interestingly kita dapat juga a glimpse of Pudding, which is ada juga dalam cover story ni. So yeah, it's interesting to see Pudding back. And in case for those yang tak tahu sebenarnya cover story ni merupakan canon to the story. So apa yang berlaku dalam cover story ni memang betul-betul relate dengan main storyline lah. So memang Niji dan Yonji sekarang kena tangkap.
And bagi aku benda ni menarik tau. Sebab satu, kita mungkin akan dapat Niji and Yonji punya rescue mission kepada sambungan cover story ni, in which kemungkinan Judge and dia punya the whole Jerma punya kingdom lah akan datang dekat Whole Cake Island semula and selamatkan Niji and Yonji, which would be very interesting. And also bagi aku benda ni satu perkara yang possible lah untuk berlaku. Sebab kalau kita ingat balik sekarang ni pun Big Mom and almost her entire crew datang dekat Wano tau. So sekarang ni dekat Whole Cake Island tak ramai sangat pun orang yang ada, and mungkin orang yang ada pun hanyalah Katakuri dan Cracker, sebab kita tak nampak dua orang tu dalam kapal masa on the way nak pergi dekat Wano tu. So yeah, it would be interesting untuk dapat lihat balik macam mana Niji dan Yonji diselamatkan. Plus sembang pasal Katakuri dengan Cracker tu pun, kita actually tak pasti sama ada mereka ni stay dekat Whole Cake Island ataupun mereka ada je dalam kapal masa nak pergi Wano tu. But let's say if Katakuri and Cracker ada dekat Whole Cake Island, then Judge and the gang memang susah sikit lah nak selamatkan Niji and Yonji ni. Tapi benda kalau nak selamatkan ni, tak semestinya mereka kena fight dengan Katakuri and Cracker pun. Mereka just kena pergi selamatkan Niji and Yonji and then escape. Itu je lah. And plus sekarang ni dekat Whole Cake Island memang tak banyak gila army, tak banyak gila orang yang kuat. So untuk Jerma Kingdom nak infiltrate and selamatkan Niji and Yonji, it will be much easier compared to macam mana asalnya mereka nak escape. So yeah, aku really invested sekarang dengan cover story ni nak tengok macam mana Niji and Yonji diselamatkan. And silap-silap mungkin Pudding pun akan tolong Niji and Yonji ni, sebab dalam cover story ni kita nampak ada ada Pudding. And as we all know, Pudding memang dia fall in love dengan Sanji, and Pudding tahu yang Niji and Yonji ni merupakan family kepada Sanji, and mereka ni merupakan orang yang penting terhadap Sanji. So yeah, Pudding pun mungkin akan tolong juga. So tu first possibility yang aku rasa boleh berlaku lah. Ada juga second possibility in which benda kedua yang aku nak sembang ni aku rasa unlikely untuk berlaku, tapi mungkin boleh, in which Niji and Yonji kena tangkap ni somehow akan play an important role juga di dalam main storyline. Sebab kalau kita ingat balik, Sanji ni dia memang kisah pasal adik-beradik dia and dia punya family. Walaupun dia tak suka, tapi kalau adik-beradik dalam bahaya, dia definitely akan datang selamatkan. Sebab yalah, itu like the whole point of the Whole Cake Island punya arc, di mana Sanji dia ada peluang nak escape, but at the same time dia tak nak escape, and dia nak pergi juga dekat wedding punya ceremony tu, wedding tea party tu, and datang selamatkan adik-beradik dia, which is the Vinsmoke family. So let's say if Sanji found out pasal benda ni, and mungkin dia akan cuba nak selamatkan kot. Tapi aku tak tahu lah macam mana benda ni boleh fit into the storyline, sebab sekarang ni memang dah terlalu banyak benda berlaku. And in fact kalau kita ingat balik, sekarang ni pun among Straw Hats, ramai dah tahu orang yang mereka sayang semua dah kena tangkap. Macam contoh Sabo sekarang ni pun, aku rasa Sabo tu pun most likely dah kena tangkap. And Vivi and Hancock ada potensi untuk ditangkap juga. And not to mention Robin pun sekarang ada potensi juga untuk ditangkap. Sebab ya macam kita tahu CP0 nak tangkap mereka, Big Mom and Kaido pun nak juga si Robin ni. So ya, terlalu banyak sangat orang yang Straw Hat case dah ada potensi untuk ditangkap. So aku tak tahu macam mana Niji and Yonji ni boleh fit into the storyline. So ya, aku tak rasa benda ni akan berlaku lah. So that's all about the cover story. Jom kita masuk kepada chapter itself. Lama dah aku sembang kan. So dalam first page kita nampak lah kesinambungan pertarungan Hokage ke-8 kita versus Fukurokuju. Pertarungan mereka tak habis-habis lagi. Raizo dengan Fukurokuju dua-dua sekarang under paralysis jutsu one another. So sekarang dua-dua tak boleh bergerak. Daripada a few chapters ago, bukan a few chapters ago lah, 2 chapter ago lagi, mereka dua duk terperangkap, duk kerah depan tu kan. So sekarang kita boleh nampak api tu dah datang dekat dengan mereka, and sekarang ni Raizo, Hokage ke-8 kita tu dah terbakar tau. Fukurokuju pun dia dah terbakar, tapi not as bad as Raizo. So sekarang it just a battle between siapa yang boleh tahan sakit paling lama. And Raizo is really interesting jugalah dalam part ni, sebab kita nampak lah Raizo ni memang hati kering lah. Badan dia dah terbakar compare dengan Fukurokuju, and dia still tak berganjak, and dia tak nak lepaskan paralysis jutsu dekat Fukurokuju tu. Fukurokuju tu kita nampak lah dia memang dah gelabah. So ya, aku looking forward pasal dia punya fight. Aku tahu ramai tak kisah pasal Raizo versus Fukurokuju, tapi entah, aku somehow invested juga dengan dia punya fight, and aku nak tahu lah macam mana Raizo boleh kalahkan Fukurokuju di dalam situasi macam ni. So ya, sambungan kepada tu kita boleh nampak lah Jinbei dah sampai dekat second floor, and dia sekarang tengah selamatkan orang bawahan Kaido, orang bawahan Luffy. Nothing much to talk about it. And then kita cut juga dekat live floor, and sekarang ni kita boleh nampak Chopper dalam dia punya baby Chopper punya form dah kembali kepada form biasa dia.
So Chopper sekarang dia memang tengah risau pasal Zoro, sebab kalau kita ingat balik, Zoro sebelum ni memang dah cedera parah gila lepas dia fight dengan Kaido atas bumbung, and lepas dia dah cedera parah tu pula, dia masih lagi tak hilang semangat dia nak fight lagi. So apa dia buat? Dia makan ubat daripada Ming Stripe, in which ubat tersebut boleh menghilangkan segala kesakitan yang Zoro ada temporarily, maksudnya dalam jangka masa yang pendek, and lepas habis jangka masa pendek tu, kesakitan yang dia alami tu akan jadi berlipat kali ganda. And macam kita tahu lah, lepas dia fight dengan Kaido, lepas dia makan ubat tu, dia pergi straight fight dengan King pula, in which King ni bukannya someone yang biasa-biasa. King ni kalau nak ikutkan, boleh dikatakan macam enemy paling kuat lah Zoro pernah fight in one-on-one, selain daripada Mihawk. So dari segi kecederaan tu memang Zoro tengah parah gila lah. So then kita cut kepada part yang paling interesting lah dalam chapter ni. Tak adalah paling interesting, tapi one of the interesting part, in which Zoro sekarang yang memang tengah kesakitan, yang memang tengah cedera parah, dia somehow nampak macam ada satu malaikat maut depan dia, macam satu Grim Reaper. In which kan nampak malaikat maut tu dia ada macam muka tengkorak, and dia pegang satu sickle yang sangat besar. So seolah-olah macam dia tengah ready nak cabut nyawa Zoro. So part ni I really have no idea what is happening lah, sebab nampak gayanya Zoro memang on the way nak mati, and ada macam malaikat maut nak datang ambil nyawa dia. Kenapa aku cakap I have no idea about it ialah sebab, first off, konsep life and death ni tak adalah macam di-explore banyak sangat dalam One Piece punya universe. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat someone bila dia dah nak mati, and also kita tak tahu apa yang berlaku dekat orang tu bila dia dah mati. So suddenly Oda just drop a chapter di mana kita nampak ada satu Grim Reaper ataupun malaikat maut, which indicate yang mungkin someone tu dah nak mati, dia akan nampak malaikat maut ni. So this is something new lah, something yang kita boleh explore. I mean something yang kita baru explore di dalam chapter kali ni, in which bila orang tu nak mati, so somehow dia nampak this Grim Reaper lah kot, which is someone yang supposedly mencabut nyawa dia. Dah macam Bleach kan, ada Shinigami apa semua. So aku really interested lah nak tengok macam mana Oda nak moving forward with this storyline, sebab nampak gayanya Zoro kali ni memang betul-betul fucked up lah, sebab dia memang cedera teruk, and sekarang ni mungkin dia hanya 1 inch away from his death. Lagi sikit je nak mati. So Zoro sekarang mungkin tengah nazak, sebab tu dia nampak malaikat maut nak datang dekat dia. Obviously Zoro takkan mati lah, sebab kita tahu Zoro ni one of the main character, and storyline One Piece ni masih jauh lagi nak moving forward. So Zoro confirm takkan mati, but it's interesting macam mana Oda nak moving forward with this storyline. I really hope this will be like some of the baddest moment kepada Zoro. Mungkin kita boleh nampak lah Zoro, dia somehow bergaduh dengan Shinigami tu ataupun malaikat maut tu, and argue and cakap lah kenapa Shinigami tu tak boleh tarik nyawa dia lagi. This would be interesting sebab kalau kita ingat balik masa awal-awal a few chapters ago, Zoro actually masih struggle dengan pedang Enma dia tau, and dia terpaksa proof dekat Enma yang dia layak untuk mengawal Enma. So disebabkan itu dia bagi Enma sedut semua haki dia in a way untuk menunjukkan dekat Enma yang dia layak menggunakan pedang Enma. So sekarang mungkin dia kena proof pula dekat Shinigami ataupun dekat malaikat maut tu yang malaikat maut tu tak boleh ambil nyawa dia lagi, and dia masih lagi layak untuk kekal hidup. I mean, imagine if that's happened for real, then this would be really interesting. Mungkin ini salah satu cara Oda nak tunjuk kita yang even death cannot stop Zoro from achieving his dream. Or mungkin Oda sahaja je nak troll kita, sebab macam kita tahu Zoro sekarang memang tengah nazak, and mungkin side effect kepada Ming Stripe punya ubat tu ialah dia berhalusinasi. So boleh je jadi Grim Reaper yang dia nampak tu sebenarnya Brook, tapi sebabkan dia dah kiok kan, otak dia dah tak betul, dia dah cedera parah, dia nampak macam Grim Reaper. And aku rasa benda ni still possible untuk berlaku, sebab macam kita tahu Oda ni memang suka gila troll dia punya fans. So nombor 2, in which Zoro mungkin berhalusinasi, sebenarnya dia nampak Brook, tapi nampak Brook macam Grim Reaper ni pun still a possibility juga bagi aku. Kita tengoklah apa yang berlaku nanti. Dan kita cut pula dekat watak Izo, in which Izo sekarang dia tengah penat gila fight dengan orang bawahan Kaido. Macam dia sendiri mention yang orang bawahan Kaido ni tak ada apa pun, lemah je sebenarnya, tapi disebabkan jumlah mereka yang terlalu ramai, benda ni membuatkan Izo agak kepenatan lah. Plus not to mention yang sebelum ni dia pernah fight dengan Kaido dah bersama Akazaya 9 lah dekat atas bumbung. So dekat situ pun dia dah memang cedera parah, and dia dah penat gila. So sekarang dia nak kena handle pula jumlah orang bawahan Kaido yang terlalu banyak. And to make it worse, dia berjumpa pula dengan Cypher Pole Zero. So CP0 dekat sini depa sendiri bagi tahu Izo lah yang sekarang ni depa tak kisah pun pasal Izo, and depa tak nak tangkap pun Izo, sebab depa punya goal sekarang ialah depa nak tangkap Straw Hats. So technically Izo selamat lah, and dia tak perlulah fight dengan geng-geng CP0.
But then kita nampak lah Izo, dia actually tak benarkan si CP0 ni pergi and proceed tangkap Straw Hats. So nampak gayanya Izo versus CP0 akan berlaku juga, and aku tak rasa kita akan dapat lihat kot fight dia apa. Kemungkinan fight ni akan jadi off-screen punya fight. Tapi aku really wonder lah, adakah Izo pun akan dikalahkan juga dengan CP0. Sebab kalau kita ingat balik a few chapters ago, X-Drake, in which one of the Supernova, dia pun actually dikalahkan oleh CP0 tau. Which part ni aku tak tahu macam nak happy ke ataupun nak sedih ataupun nak kecewa, sebab first X-Drake dikalahkan secara off-screen dengan CP0. So benda ni macam bagi aku mixed feeling lah. Adakah ini bermakna watak X-Drake sangat disappointed ataupun it just that CP0 memang on another level, dia memang boleh kalahkan X-Drake. So tapi disebabkan CP0 dah boleh kalahkan X-Drake, and considering X-Drake ni salah seorang yang kuat juga, aku wonder lah adakah Izo pun akan dikalahkan juga oleh CP0. Plus not to mention Izo sekarang pun not at his strongest punya form, sebab dia memang dah lemah kan, dia tengah penat and so on. So aku really interested to see pertarungan ni. Sekuat manakah CP0 yang ada, sebab CP0 yang tengah sembang ni bukan Rob Lucci tau. It just this random guy yang pakai topeng. Kita pun tak tahu nama dia apa. But the fact yang karakter ni tak ada nama, tapi dia still macam someone yang very menacing lah, sebab dia kalahkan X-Drake kot. And now dia nak fight dengan Izo. So hopefully we found out more lah pasal agent CP0 ni. Okay, then kita cut pula dekat Yamato yang baru je sampai dekat basement armory tu. Finally, setelah beberapa chapter dia duk berlari keliling Onigashima, nak sampai dekat armory kan. Kalau kita tengok balik, aku rasa dah berapa? 5-6 chapter kot. Kerja Yamato duk berlari lah. So finally dia dah sampai juga dekat armory tu. In which dalam armory ni ada banyak lah bom-bom yang besar, di mana kalau bom ni terbakar, memang satu Onigashima hancur lah. So dalam panel ni kita boleh nampak lah, satu monster yokai api tu memang lagi sikit je nak sampai dekat bom tu. Tapi Yamato on time, dia dapat selamatkan. Dia bertukar dalam dia punya hybrid form, and dia menggunakan satu attack yang bernama Namuji Hyoga. Dan Namuji Hyoga ni, dia macam tembak something pada mulut dia, and benda tu berjaya bekukan bom. So nampaknya si Yamato ni pun dia ada satu ice base punya attack lah, di mana attack tu berjaya membekukan enemy. Or in this case, dia berjaya membekukan bom tersebut. Sebelum ni kita dapat lihat yang si Yamato ni memang dia boleh tembak something dari mulut dia. Sebab kalau kita ingat balik masa dia fight dengan Kaido atas bumbung, dia pun adalah clash di mana macam Kamehameha punya fight. Yamato tembak something pada mulut dia, and Kaido pun guna Boro Breath tembak daripada mulut dia, and then gabung kat tengah tu kan. But in this chapter, kita nampak dia membuat satu variasi terhadap serangan tersebut, dan serangan tersebut actually membekukan bom tersebut. So nampaknya Yamato ni quite versatile punya karakter lah, sebab dia punya attack ni macam-macam benda dia boleh buat. So dan kita nampak lah Yamato fight dengan monster yokai tu. Honestly aku tak expect much sangat lah from Yamato, sebab kita dah dapat banyak gila Yamato punya screen time. Previously dia dah fight dengan Kaido for like 3 to 4 chapters. So aku tak rasa Oda akan fokus much dah dekat watak Yamato. So then kita proceed pula dekat part yang paling menarik dalam chapter ni, in which Kid and Law versus Big Mom. And kita boleh nampak lah Kid dan Law, mereka dua memang terciduk berapa kali dah aku rasa. And kali ni mereka dua memang dah pingsan, terbaring sambil mata mereka jadi colour putih. So Big Mom pun dia ingat dia dah menang lah. So dia pun on the way nak naik atas jumpa dengan Kaido semula. And then as Big Mom cuba nak naik atas, ni part yang paling membuatkan aku hype gila in this chapter, in which Law yang baru sebentar tadi pengsan, dia dah berjaya bangun balik, and dia menggunakan dia punya awakening, in which Krum tersebut, dan sekali lagi dia salute Krum tu dekat pedang dia, and kita nampak pedang dia somehow jadi panjang gila and cucuk Big Mom. And attack ni actually effective tau against Big Mom, sebab kita boleh nampak on the next panel, Big Mom actually macam struggle tau, dia macam tercedera dengan serangan tersebut. So attack ni aku tak rasa lah pedang Law betul-betul jadi panjang and betul-betul cucuk si Big Mom tau, sebab macam aku pernah mention dalam video teori Awakening Law and Kid tu, in which kalau tak tengok lagi boleh pergi tengok. Aku dah mention lah yang kuasa Krum ni merupakan radioactive base punya power, in which power tersebut melibatkan radiation. So apa yang Law buat ni, mungkin dia concentrate banyak gila radiation punya power dekat pedang dia, and somehow dia boleh berjaya shape that radiation kepada bentuk pedang. So benda ni membuatkan pedang dia nampak panjang. And macam kita tahu lah, radiation ni dia memang boleh tembus sel-sel apa semua. So durability tinggi milik Big Mom tu macam tak berguna, sebab radiation boleh tembus benda tu. So once dia dah tembus, radiation yang diperbuat daripada Law tu akan mencederakan Big Mom daripada dalam.
Which actually konsep yang lebih kurang sama macam gamma knife lah, sebab gamma knife tu pun actually radiation based punya attack juga. So it is a very effective punya attack lah against sama macam Big Mom, sebab kita tahu Big Mom memang dia ada kulit yang sangat keras, dia memang kebal gila, tetapi since Law dia ada power yang boleh manipulate radiation, boleh tembus kulit keras Big Mom tu and serang daripada dalam. So Big Mom memang tercedera parah lah disebabkan serangan ni. And then lepas Law buat serangan dia tu pula, kita boleh nampak Kid dia actually tengah kumpul besi yang banyak, and sekarang dia tengah buat satu robot besi yang jauh lebih besar, I guess. Sebab kita kena ingat Big Mom yang sekarang dia dah jauh lebih besar daripada Big Mom yang sebelum ni. Sebab a few chapters ago, Big Mom actually ambil dia punya 1 year of her lifespan and masukkan dalam badan dia untuk buffkan diri dia. So sekarang dia dah jadi jauh lebih besar daripada diri dia yang sebelum ni. In which diri dia yang sebelum ni pun memang dah cukup besar. So Kid membuat robot yang sama gergasi dengan Big Mom yang sekarang dah jadi jauh lebih besar, and dia langgak si Big Mom dengan satu attack yang bernama Pangcornadio. Honestly, masa first time aku baca nama attack dia tu, which is Pangcornadio, aku ingat nama attack dia Condoriano tau. In which kalau kau ingat balik, Condoriano ni merupakan watak filler dalam G8 punya filler tu lah kan. Watak yang banyak gila fans One Piece buat jokes. So aku ingatkan nama attack dia merupakan Pangcondoriano, but instead ia merupakan Pangcornadio. Which fun fact lah, Cornadio tu merupakan satu nama kepada gesture, which gesture benda ni. Ini bukan konspirasi Yahudi ke apa tak. Ini gesture dalam music. Which kalau yang minat punk music tu hampa akan tahu lah, banyak gila orang buat macam ni kan. Simbol macam ni. Bukan macam ni tau, macam ni silap. Simbol ni actually nama dia Cornadio lah. So that just something fun fact yang aku saja nak share. Then kita nampak lah panel terakhir dalam chapter ni, di mana Law dan Kid dua-dua penjerit cakap dekat Big Mom yang I don't care if it kills me, you are not reaching the roof. Memang hebat lah. So nampak gayanya Law and Kid memang mereka betul-betul cuba lah nak hold Big Mom and cuba nak halang dia daripada naik atas bumbung. Which would implies lah yang sebenarnya Law and Kid mereka memang trust Luffy untuk kalahkan Kaido dekat atas bumbung. So kalau ingat balik masa opening baru dalam One Piece punya anime kan ada opening baru, ada satu moment tu yang Law and Kid actually lempak si Luffy naik ke atas. So benda ni mungkin boleh macam symbolize lah di mana Law and Kid mereka percaya Luffy untuk kalahkan Kaido dekat atas bumbung tu. It's an interesting analogy lah. So dalam cerita ni kita nampak lah mereka memang betul-betul nak cuba halang Big Mom daripada naik atas bumbung. And that just show mereka punya trust terhadap Luffy. So walaupun mereka gaduh kau-kau punya, memang selalu duk bertengkar with one another, tapi mereka actually really trust with one another punya strength. So itulah dia chapter 1038. Maka habislah chapter ni. Next week tak ada break. But sadly aku rasa next week aku tak buat video kot, sebab aku tengah nak final. Minggu ni actually aku tengah study week, sebab tu aku dekat rumah. Tapi nanti aku akan balik kampus juga untuk ambil final physical. And throughout final aku tak akan buat video lah, sebab aku nak fokus kat aku punya final kan. So jumpa hampa semua dekat bulan 3. Aku akan ambil break sebulan kot. Time skip sebulan. So thank you for those yang watching video ni. Macam biasa, siapa tak subscribe lagi silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni sila like. Dengan itu aku ciao lu nakama.